Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana wa yassir lana umurana Wakhlul uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat yang cukup besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman. Yang mana nikmat iman ini Allah Subhanahu wa taala pilih dalam ramai-ramai manusia. Tidak semua manusia mampu memiliki nikmat iman itu sendiri. Kerana soal iman, soal apa yang ada dalam hati merupakan kerja buat Allah Subhanahu wa taala. Pengurusi Masjid Bukit Gambir, barisan jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, asatizah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni kita dapat lagi untuk sambung kita punya pengajian. InsyaAllah kita akan bermula dengan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran tentang surah Ali Imran pada ayat yang ke-110. Allah SWT berfirman yang bermaksud, jadilah sebaik-baik umat yang keluar daripada kalangan manusia, yang sentiasa menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah daripada perkara yang mungkar, dan kamu semua beriman kepada Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, maka dalam ayat ini Allah SWT perintahkan, walaupun ayat ini diturunkan kepada baginda Nabi SAW, tapi sebenarnya lafaz ditujukan ayat ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, suruhnya bagaimana? Ada di antara umat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala minta satu kumpulan, satu bentuk masyarakat yang lahir daripada kalangan umat manusia. Tak lain tak bukan, ada 3 tugas dia. Ada 3 tugas. Ini antara tugas yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang beriman. Tugas yang pertama, kerja buat dia manusia ini, kumpulan ini adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang melakukan kebaikan, suruh orang buat baik. Tak nafi nak suruh orang buat baik ni memang ramai, memang banyak. Mana-mana tempat, dekat media sosial pun semua nak suruh orang buat baik. Buat baik ni mudah. Walaupun kadang-kadang ada yang payah. Seumpama kita nak buat baik ni macam menggenggam bara api. Pegang-pegang terlepas, pegang-pegang terlepas. Nak buat dah, tapi kadang-kadang penghujung jalan tak jadi buat. Tu. Jadi kumpulan manusia yang menyuruh membuat kebaikan, suruh orang buat baik,
suruh orang hubungkan silaturahim sesama manusia, suruh orang menjaga akhlak di mana-mana tempat dia berada, suruh orang jaga mulut dia, suruh orang jaga tingkah laku dia walau di mana dia berada. Ni kerja baik. Peranan yang kedua, tugas yang kedua, iaitu watanhauna 'anil munkar, mencegah perbuatan yang mungkar, melarang daripada melakukan kemungkaran. Sebab tu kalau kita lihat mencegah kemungkaran ini tidak ramai umat Islam yang buat. Sebab dia memerlukan keimanan yang kukuh untuk dilaksanakan. Hatta kalau kita tengok orang yang berada di sekeliling kita buat kesalahan, buat kesilapan, buat maksiat, kita tak mampu nak menegurnya. Begitu juga apa yang berlaku di dalam institusi keluarga, seorang ayah mesti mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar berada di dalam rumah. Seorang ketua masyarakat perlu mencegah kemungkaran daripada berlaku di atas kampung dia. Nak ajak orang masuk syurga ni, nak ajak sekampung masuk syurga ni bukannya mudah. Gerak kerja yang payah sebenarnya. Sebab tu Nabi ni nak ajak umat dia masuk syurga, bukan sekampung lagi. Nak ajak masuk syurga, tapi benda yang paling orang susah nak tinggal, paling susah orang nak laksanakan, an-nahyu anil munkar, cegah daripada perbuatan yang mungkar. Maka kaedah fiqh ada menyebutkan satu kaedah yang disebut sebagai al-wiqayah khairum minal ilaj. Biasa kaedah ni digunakan dalam sistem-sistem rawatan. Untuk pengetahuan ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, kaedah ini sebenarnya mengajarkan kita banyak manfaat yang akan kita dapat. Yang dimaksudkan dengan al-wiqayatu khairum minal ilaj adalah mencegah lebih baik daripada merawat. Kalau analoginya kita ni ada penyakit, macam-macam lah kita ada. Darah tingginya, kencing manisnya, sakit jantungnya. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kalaulah penyakit tu dah duduk dekat badan kita, bukan senang ia nak dirawat. Bertahun-tahun kita berbekalkan ubat yang dibekalkan oleh doktor, belum tentu ia baik, belum tentu dia hilang daripada tubuh badan kita. Ini rawatan. Sebab tu kaedah ni sebut mencegah lebih baik daripada merawat. Maka kemungkaran ini dia perlu dicegah, dia tak perlu kepada rawatan. Sebab kalau ada kemaksiatan, kemungkaran yang ada di atas muka bumi ini, nak dirawat, dia tak akan pernah selesai. Sebab tu awal perjalanannya ia perlu dicegah dahulu. Sebelum kita dapat sakit kencing manis, sebelum kita dapat sakit jantung, kita tak pernah cegah diri kita daripada menjaga permakanan kita. Itulah analoginya. Jadi sebelum jadi apa-apa, sebelum kemungkaran ini berlaku, maka perlu dicegah. Maka timbullah satu kaedah lagi dalam fiqh, ada menyebutkan tentang saddu zara'i'. Saddu zara'i' ini untuk menghalang daripada sesuatu perkara yang mudarat berlaku. Kena halang, kena tutup jalan tersebut. Jalan ke arah kemungkaran kena tutup siap-siap. Tapi kalau kita bagi ruang, maka susah untuk kita merawat dia. Maka kalau kita lihat pada hari ini, seperti mana
kemaksiatan yang berlaku, gejala sosial yang berlaku di kalangan masyarakat kita, siapa boleh rawat? Tak ada orang boleh rawat. Sekarang ni keadaannya, sosial yang ada dalam masyarakat kita hari ini semakin teruk dan semakin parah. Macam mana kita nak merawat dia, sedangkan jalan ke arah gejala sosial ni masih lagi terbuka. Maka ulama menyebutkan kaedah yang paling berkesan, kaedah yang betul dalam mencegah kemungkaran ini bagaimana? Bila buat mencegah kemungkaran ini, hasilnya mesti hilang ataupun mengurangi kemungkaran tersebut. Dia tak boleh nak cegah kemungkaran dengan cara guna yang mungkar, tak boleh. Nak hilangkan satu kejahatan, munculkan satu kejahatan yang lain, tak boleh. Dia mesti ada satu benda yang baik dan dalam masa yang sama mesti kurang kejahatan tersebut. Kalau tak hilang kemungkaran tu tak apa, tapi sekurang-kurangnya berkurangan kemungkaran tersebut. Pada hari ini kita lihat bagaimana pergaulan bebas sedang berlaku di mana-mana. Pergaulan bebas ini merupakan ruang yang pertama sekali sebelum berlakunya zina di kalangan masyarakat. Ada orang tak setuju, maka inilah jalan dia. Permulaan jalan tersebut tak ditutup. Sebelum berlakunya kemungkaran yang lebih besar, sebelum berlakunya zina, dalam apa jua jalan ke arah menghampiri zina perlu ditutup. Maka hari ini perkara tersebut tidak berlaku. Maka orang yang mengabaikan kemungkaran, mengabaikan mencegah kemungkaran, membiarkan kemaksiatan berlaku, maka Nabi bersumpah dengan tangannya sendiri apa yang disebut oleh Nabi. Mereka ini yang mengabaikan kemungkaran, dia akan mendapat akibat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak nafi, memang di sana ada orang yang baik, di sana ada orang yang memang membenci kepada kemungkaran. Tetapi apabila azab Allah Subhanahu wa ta'ala sampai, tak kira yang buat kerja mungkar pun kena, yang beriman yang tak terlibat dengan kemungkaran tu pun kena sekali. Dia tak kira. Maka orang beriman mesti kena pentingkan dua peranan tersebut. Maka bila buat dua peranan tersebut, mesti ada peranan yang ketiga. Mesti. Kalau tak, dia tak jadi yang pertama dan yang kedua. Wa tu'minuna billah, perlu beriman dengan Allah. Dalam surah Al-Hujurat, kalau tak silap saya, ada disebutkan. Bukan, dalam surah Muhammad. Dalam surah Muhammad Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perbandingan di antara orang beriman melakukan kebaikan dengan orang yang tidak beriman ataupun orang kafir yang melakukan kebaikan. Orang beriman kalau buat baik, Allah Ta'ala memperbaiki amalannya. Bila orang beriman, sebab ada iman, maka Allah Ta'ala dapat amalan manusia tersebut yang beriman ni tadi, maka dicantikkan amalan tersebut. Untung kita. Tapi kalau orang tak beriman, bila dapat sahaja amalan daripada hambanya yang tidak beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan sahaja amalan tersebut. Allah tak terima sebab tidak ada iman. Ini banyak diceritakan dalam surah Muhammad tersebut, bagaimana perbandingan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang beriman berbanding orang yang tidak beriman dalam melakukan kebaikan. Itu berbeza. Maka kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman.
Maka sabda Nabi SAW, barang siapa yang melihat kemungkaran, baru lihat, belum buat lagi, lihat dah, lihat orang yang buat, maka wajiblah dia mencegah dengan tangan dia. Bukan dengan tangan ni maksudnya pergi jumpa dia lempang dia, bukan. Bukan pergi jumpa dia terus sepak terajang dia, bukan. Tapi dengan apa? Kalau kita ada kuasa sebagai penguat kuasa, gunakan kuasa tersebut. Kalau kita ada kuasa sebagai ketua kampung, gunakan kuasa ketua kampung tersebut untuk mencegah kemungkaran, untuk menyelamatkan masyarakat kita daripada duduk seronok dengan kemungkaran maupun maksiat yang ada. Kalau dia jadi ketua keluarga, dia tak boleh meredai maksiat yang berlaku dalam rumah dia. Hatta kadang-kadang maksiat ni bukan semata-mata pergaulan bebas, bukan semata-mata zina sahaja, tetapi kadang-kadang meninggalkan kewajipan kita kepada Allah juga menjadi satu kemungkaran dan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda ni nampak kecil, tetapi sebenarnya dia memberi kesan yang besar kepada kita. Maka kalau kita tidak mampu, fa illam yastati, kalau kita tak mampu, maka cegahlah dengan lidah. Kalau cegah dengan lidah ni, kalau boleh bercakap, kena bercakap. Kalau tak boleh juga bercakap, kena menulis. Kalau tak boleh menulis, buatlah. Yang penting apa yang dihajati untuk menegur, maka sampai kepada dia. Nak buat bahasa isyarat ke, ikut. Yang penting teguran tersebut sampai, walau dengan apa cara sekalipun. Kemudian kalaulah tak mampu juga, kuasa pun tak ada, tak boleh buat apa ni, akhir sekali kena gunakan, kata Nabi SAW, cegahlah dengan hati. Kerana hati tersebut adalah selemah-lemah iman. Yang ulama sebut mencegah dengan hati ini bermaksud mencegah membenci kemungkaran tersebut. Membenci dan mengelakkan diri daripada terlibat dengan kemungkaran tersebut. Maka ini menjadi peranan dan tugas yang wajib ditanggung oleh orang yang nama dia beriman. Dia tak boleh kalau kita buat kerja amar ma'ruf saja, tak boleh. Mesti kena ada nahyu anil munkar, kena mencegah kemungkaran. Kerja cegah kemungkaran ni ibu-ibu, ayah-ayah, bukan semua orang sanggup buat. Tanyalah di kalangan dalam kampung kita, siapa nak jadi penguat kuasa, bukan cegah maksiat je. Tak payah pergi jauh-jauh, duduk tepi jalan, pegang flyers bagi orang, flyers tentang Islam. Ini kalau kita tanya rata-rata orang, tak semua orang berani buat. Nak pergi tegur kawan kita yang duduk berkapal di atas motor, di tepi jalan, di tempat yang gelap, belakang kedai, belakang rumah. Dalam taman sendiri pun tak ada orang yang mampu untuk sanggup menegur mereka. Sebab tu kalau kita hari ini tak tutup jalan kemungkaran ni, sampai bila-bila kemungkaran ni akan berlaku. Seperti mana yang saya pernah ceritakan dulu, bahawa kita ada pengalaman yang mana pada asalnya pelajar kita memang datang nak hantar makanan pada seorang pelajar perempuan. Alasan periksa. Akhir sekali masuk rumah, last sekali masuk bilik. Perkara tersebut menjadi kebimbangan kepada kita, yang mana kita risau pada mudanya, pada usia mudanya dah begitu kefahamannya. Lagi jauh kalau tidak disulami dengan Islam yang sebenar. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan, dalam memberi apa jua nasihat, hendaklah mempunyai ciri-ciri. Yang mana ciri-ciri yang pernah Imam Al-Ghazali menyebutkan sebelum daripada ini. Nasihat yang diberikan bukanlah tujuan untuk mendapat anak murid yang ramai.
Saya hari ni kalau bercakap dengan ibu-ibu, ayah-ayah, kalau seorang aja duduk depan saya pun saya tetap ngajar. Sebab kita tak fikir. Kalau kita memikir anak murid, nak tunggu anak murid ramai, memang takkan mengajar lah kita. Dan kita tak boleh kata Imam Al-Ghazali tak boleh, mana-mana orang yang bagi nasihat, nak tunggu orang yang dengar nasihat dia ramai jadi pengikut dia. Maka kalau ada benda ni, maka dia akan cinta kepada dunia. Kemudian yang kedua disebutkan Imam Al-Ghazali, ciri-ciri yang kedua, apa yang kita cakap bukan nak tarik orang kepada kita, tetapi nak suruh orang ingat akan akhirat mereka bagaimana. Kalau kita ajak orang macam umpama masuk bakul angkat sendiri, kita ajak orang supaya orang seronok dengan kita. Ini bukan cara yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bagi nasihat bukan untuk kita fikir orang tu terima tak terima nasihat kita. Maka bila kita bagi nasihat orang tak terima, maka tengok kita balik. Bukan suruh tengok orang tu, bukan suruh komen orang tu. Ini. Maka itulah dua ciri yang sebenar dalam memberikan nasihat. Dan apa jua nasihat yang tidak mempunyai ciri-ciri yang seperti ini, maka ia merupakan satu bala bagi orang yang berkata dan juga bagi orang yang mendengar. Orang yang dengar, orang yang bercakap, maka dia menjadi satu bala kepada mereka. Kerana apa? Kerana dalam dia memberi nasihat menghilangkan dua ciri-ciri tadi. Bahkan ia merupakan lembaga dan syaitan yang akan memesongkan makhluk daripada jalan yang sebenar dan akan membawa mereka kepada jurang kebinasaan. Ini kerja dia. Syaitan, iblis akan masuk ke dalam apa jua amalan kita, termasuk amal baik kita. Dia boleh duduk. Dia boleh buatkan amal baik kita tu terbatal. Dan dia boleh buat amal baik yang kita buat menjadi sebab kepada kita untuk masuk ke dalam neraka. Ini dia boleh buat. Sebab tu penting orang yang beramal dengan ilmu. Orang yang beramal mesti kena ada ilmu. Maka wajiblah ke atas orang ramai bahawa mereka lari daripadanya. Maka Imam Al-Ghazali perintahkan siapa yang dengar tak ada ciri-ciri tadi, maka wajib larilah ke atas orang ramai daripadanya, kerana apa yang dirosakkan oleh orang ini dalam urusan agama mereka adalah lebih baik daripada apa yang dapat dilakukan oleh syaitan. Maksudnya tak perlu dengar nasihat yang diberikan. Kalau dah nasihat cerita angkat bakul sendiri, semua cerita pasal diri sendiri, apa sudah jadi? Macam mana kalau ceritanya benda dunia belaka, tidak mengajak orang kepada akhirat? Sehingga kan satu tahap perlu mengajak manusia kepada akhirat. Ajak manusia, kata penulis, minta untuk kita muhasabah bagaimana kehidupan kita besok setelah kita mati. Sampai ke tahap itu. Maka satu kitab yang ditulis oleh Dr. Syekh Majdi Al-Hilali, ini dah dekat dengan Ramadan, dia banyak tulis kitab-kitab kecil berkait tentang Ramadan. Apa yang kita buat supaya Ramadan kita ni jadi cantik, Ramadan kita ni jadi baik, Ramadan kita ni jadi seronok dalam beramal. Kadang-kadang kita rasa tahun ni sama je macam Ramadan tahun lepas. Kita tak ada rasa satu kelainan pun dalam beribadat dalam bulan Ramadan. Maka perkara tersebut ulama menyebutkan ada satu yang disebut sebagai tukun najat, ataupun dipanggil tali penyelamat. Maka amalan kita, apa-apa amalan kita yang di-highlightkan special oleh Allah SWT merupakan tali penyelamat kita. Allah Ta'ala bagi dah hari-hari kebesaran dalam Islam, yang mana hari-hari tersebut menjadi penyelamat kepada kita.
yang Allah Ta'ala jadikan supaya hamba dia minta dengan Allah Ta'ala banyak-banyak. Dalam bulan Rejab ada hari tersebut, dalam bulan Sya'ban ada hari tersebut, dalam bulan Ramadan 30 hari 30 malam. Kalau kita tak minta dengan Allah, kita tak berdoa dengan Allah, kita tak munajat dengan Allah, maka dekat mana lagi kita nak mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Nak suruh, maknanya nak suruh ajak manusia ini ke arah supaya mengingati Allah. Ibu-ibu ayah-ayah tak kenal saya pun tak apa. Yang penting ibu-ibu ayah-ayah kenal Allah Ta'ala, kenal Islam yang betul. Tak kenal saya pun tak apa. Yang penting kenal Islam yang betul, Islam yang sebenar yang Nabi bawa. Kenal Nabi Muhammad tu penting, kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu yang penting. Fikir macam mana akaun aku. Hari ni orang fikir akaun bank sendiri. Orang tak fikir akaun esok dia dekat akhirat. Kalaulah tiba-tiba Allah Ta'ala tarik akaun kita di akhirat tu, besok hilang pahala kita. Sekarang kita tak rasa lagi. Tapi kalau kita duit dalam akaun 30,000 hilang, tak boleh tidur malam kita. Terus telefon bank, mana duit aku? Tu. Tapi cuba kalau kita bayangkan akaun di akhirat kita hilang. Segala amalan kita hidup 60 tahun yang kita beribadat, kalau kita dapat qiyamul lail pada malam 10 Ramadan yang terakhir, kita dapat seumpama kita beribadat seumur hidup kita. Agak-agak akaun kita tu berjuta-juta ada sebenarnya. Tapi bila itu hilang, kita tak merasakan apa-apa. Bila akaun pahala kita hilang duitnya, maka kita tak rasa. Tapi kalau akaun bank kita hilang, alamak, salah transfer, pening kepala juga. Ada orang ambil duit kita pun kita pening kepala juga. Tapi kita takut besok ke akhirat orang ambil amalan kita pula. Sudah. Benda tu memang tak berlaku pada hari ini, tapi orang yang dah mati dia akan lalui perkara tersebut. Merasakan amalan dia hilang satu ketika nanti. Maka dalam urusan, sebab tu dalam urusan agama, orang yang bukan bidang agama tak boleh sibuk, tak boleh masuk campur, tak boleh terlibat dalam urusan-urusan yang berkait dengan agama. Samalah saya cakap dalam bab pengurusan jenazah. Saya sebut pengurusan jenazah ni orang agama pun kadang-kadang tak tahu. Sebab dia fardu kifayah. Alah, cukuplah Pak Imam tu dah tahu, cukuplah orang masjid surau dah tahu. Nampak? Sebahagian daripada orang Islam pun tak nak mengetahuinya, apatah lagi orang yang bukan Islam, orang yang bukan pakar dalam bidang agama. Nampak? Bagaimana hal ehwal kematian manusia ini kalau diuruskan orang yang tidak memahami soal agama. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan penulis menyebutkan, dan pihak penguasa wajib daripadanya meneruskan menasihatinya, kerana menegah orang seperti ini termasuk dalam kategori al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kata Imam Al-Ghazali, maka kalaulah ada manusia seperti ini, maka wajiblah mana-mana penguat kuasa kena ambil tindakan ke atas mereka. Ini kata Imam Al-Ghazali, bukan saya cakap, bukan pejabat kadi yang cakap, bukan penguat kuasa undang-undang syariah yang cakap. Di atas bawah kalimah yang disebut sebagai Nabi pernah kata, menyuruh dengan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Nak cegah kemungkaran supaya manusia ni, masyarakat ni tak pening. Kita bimbang dia tidak faham dengan Islam yang sebenar. Sebab seolah-olahnya kemungkaran tu dah jadi budaya biasa.
Bila mana dah menormalisasikan kemungkaran, maka akhirnya dia jadi satu bala kepada masyarakat. Maka perkara yang ketiga yang perlu ditinggalkan. Sebelum ni kita dah tahu dua perkara yang mesti ditinggalkan. Maka perkara yang mesti ditinggalkan, kata Imam Al-Ghazali, perkara yang ketiga, bahawa jangan engkau bergaul dengan gubernur-gubernur dan raja-raja yang zalim. Dan jangan engkau melihat mereka, kerana melihat mereka dan duduk dalam majlis bersama dengan mereka atau bergaul dengan mereka merupakan satu penyakit yang sangat besar. Apa yang dimaksudkan dengan disebutkan di sini berkait tentang pergaulan dengan gubernur ataupun raja-raja yang zalim? Kerana di sana ada orang-orang yang mempunyai ilmu ini, dia akan diminati oleh tokoh-tokoh masyarakat. Anak murid Imam Al-Ghazali ini orang yang alim, maka sebelum dia diambil oleh tokoh-tokoh masyarakat tertentu, maka diingatkan perkara ini mesti ditinggalkan. Sebab kebimbangan yang berlaku apabila berlakunya fitnah kepada orang yang menuntut ilmu. Sebab bukan semua orang, saya boleh sebut, ada orang di kalangan agamawan yang sedap duduk di atas kerusi empuk. Kalau masjid ni tak ada aircon, ada setengah masjid ada aircon. Dia punya kerja amar ma'ruf nahi munkar dia dekat sini je. Selesa, seronok. Tapi buat kerja dekat luar dia tak nak buat. Duduk tengah hari panas, dia tak nak buat. Kutip sampah selepas program dibuat. Mengemas kerusi dan meja selepas program yang dibuat, tak ada. Sebab apa saya kata mengemas kerusi dan program ni merupakan satu dakwah sebenarnya? Siapa nak buat? Biasa kita lepas habis program, kita lah yang balik dulu. Tak ada nak tunggu sampai habis, tak ada nak tunggu orang lain balik dulu, kita balik kemudian, tak ada. Ni. Maka di situ kita boleh lihat bagaimana keadaan kita. Tara dalam program tersebut, tara dalam masyarakat tersebut, kita dah ngelak dah. Apalagi kalau sebelah kita ada menteri, sebelah kita ada tok ketua. Ustaz, ambil Ustaz. Kadang-kadang saya pernah terlibat dengan satu tempat, yang mana satu tempat tersebut melibatkan persatuan-persatuan pelajar. Satu persatuan pelajar bermanhajkan Islam yang betul. Tidak dibenarkan pergaulan bebas, termasuk ikhtilat tak syar'i, tak boleh. Maka ada satu lagi persatuan pelajar ini, dia buat program juga. Dia buat apa? Dia buat program, dia buat diskusi kitab juga, dia buat daurah ilmiah juga, dia buat sampai tahap pergi lawatan sambil belajar. Cuma yang kita lihat, lawatan sambil belajar yang dibuat oleh mereka ini bercampur di antara lelaki dan perempuan. Dalam bab sembahyang kita tak boleh nak campur lelaki perempuan. Itu tara dalam bab sembahyang. Maka tara perkara dunia yang lain lagi tak boleh. Dalam bab sembahyang yang Allah Ta'ala redha, yang Allah Ta'ala tuntut, tak boleh kita untuk menghilangkan tirai tersebut. Mesti kena ada tirai. Maka bagaimana kalau dalam lawatan sambil belajar, lelaki dan perempuan berada dalam satu kenderaan? Maka satu kumpulan ni bawa perkara tersebut atas jenama Islam juga. Ini yang kita bimbang. Bila mana kita duduk dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, ajak sama-sama, Ustaz, marilah datang program saya, lawatan sambil belajar. Nak tolak, kena tolak dengan cara yang baik. Maka kalau boleh nasihat, mampu nasihat, bagi nasihat. Maka dekat sini Imam Al-Ghazali dah sebut, tak boleh berkompromi dengan orang-orang yang mempunyai kebatilan. Tak boleh.
dalam apa jua bab, dalam apa jua keadaan, tak boleh. Azan. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka Imam Al-Ghazali melarang kita daripada bergaul dengan mereka. Yang dimaksudkan kenapa tak boleh bergaul dengan mereka, disebabkan kezaliman yang berlaku yang dibuat oleh mereka. Bukan nak suruh benci kepada batang tubuh orang tersebut, tetapi kena benci dengan kezaliman yang pernah dilakukan. Maka nak buat kerjasama apa pun tak ada masalah. Cuma siapa yang bersama dengan golongan yang zalim ni, dia kena tegur, kena betulkan.
Bukan duduk saja, duduk sebelah. Yang disebut duduk dengan gubernur, duduk dengan raja-raja ni nak kena betulkan. Sebab tu Nabi SAW nasihatkan. Nak bagi nasihat, sebenarnya Nabi tulis surat. Nabi tulis surat hantar kepada Kisra Parsi. Tulis surat tu nak bagi nasihat, nak suruh terima Islam. Tapi bila mana dibacakan pada permulaan surat tersebut, bila mana dibacakan surat tersebut yang berbunyi daripada Muhammad Rasulullah, maka terus dikoyakkan oleh Kisra Parsi pada ketika itu. Orang dengar, orang yang tak sehaluan dengan Nabi, kalau dengar Muhammad Rasulullah ni memang tak puas hati sungguh. Maka akhirnya apa yang berlaku? Bila dikoyakkan surat tersebut, maka dihalau dan diusirlah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, yang menjadi utusan Nabi SAW, pergi balik. Maka dalam perjalanan Kisra menghantar 2 orang supaya untuk menjejaki utusan Nabi tersebut. Maka tak jumpa, sampailah ketika mana Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi bertemu dengan Nabi SAW, ceritakan kepada Nabi apa yang berlaku kepada surat tersebut. Maka akhirnya Nabi mendoakan. Ni Nabi doakan, mazaqallahu mulukahu. Apa kata Nabi? Nabi kata selepas Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi menceritakan kepada Nabi SAW keadaan suratnya yang dikoyakkan oleh Kisra Parsi, maka Nabi mendoakan, semoga Allah Ta'ala mengoyakkan kau punya kerajaan. Nak katanya Nabi doakan ni, kezaliman tu hilang sampai satu ketika. Maka kalau kita dalam bab nak mendoakan orang yang zalim, sebab tu orang zalim takut dengan doa orang beriman. Bila Nabi doa, maka runtuhlah, jatuhlah kerajaan Parsi pada zaman Umar Al-Khattab. Dan postman yang menghantar surat tersebut bukan biasa-biasa, bukan tangan kosong. Bahkan satu kisah lagi, ketika mana zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ni masih hidup dan telah menjadi hamba tawanan perang. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ditawan oleh Kaisar Rom pula. Ketika berperang dengan Rom, dia ditawan. Maka iman dia bukan macam kita. Bila ditangkap, ditanya, aku akan berkongsi kuasa dengan kau. Maka dia tolak mentah-mentah pelawaan yang dibuat oleh Kaisar tersebut. Maharaja Rom offer lagi. Maharaja Rom bagi, aku akan kongsi kuasa, aku bagi kau harta, aku bagi kau kerajaan. Maka ditolak lagi oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Akhir sekali dia disalib. Dan Kisra, Kaisar Rom pada waktu tu minta untuk dipanah pada tangan dia. Jangan kau bunuh, panah dia sahaja pada di tangan maupun di kaki sahaja. Maka dia beri, dia pujuk lagi supaya terima tawaran yang dibuat oleh Rom. Maka akhir sekali dia menolak juga tawaran tersebut, sehinggalah diturunkan. Ni putus asanya. Maharaja Rom pada ketika itu berhenti daripada menyalib Abdullah bin Hudzafah. Maka ditukarkan siksaan itu, dibawalah periuk yang panas berisi minyak yang panas. Tapi dia tak letak Abdullah bin Hudzafah dalam periuk tersebut. Tapi apa yang dia letak? Dia panggil dulu, ambil tawanan yang lain, campakkan dulu ke dalam periuk tersebut. Maka akhir sekali, bila dua-dua dah masuk dalam periuk tersebut, kecuali Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, akhir sekali Maharaja Rom marah. Memang dah tak boleh buat apa dah ni. Dah mengamuk apa, dia kata, lantaklah masukkan aja Abdullah bin Hudzafah ni ke dalam periuk tersebut. Ketika pengawal mengheret Abdullah bin Hudzafah, pengawal melihat air mata Abdullah bin Hudzafah mengalir. Maka dia pun bagi tahu Maharaja Rom, Abdullah menangis.
Maka datanglah Kaisar pada ketika itu, Maharaja Rom, minta bagi tawaran balik, pujuk balik lagi, dengan harapan, dengan menangis tadi sebab takut. Maka akhir sekali Kaisar tanya, kenapa engkau takut? Kenapa engkau nangis? Sebab takutkan aku, sebab takutkan periuk yang panas tadi. Maka apa yang berlaku, apa yang disebut oleh Abdullah bin Huzafah, ni iman dia. Kalau kita nak sampai iman macam tu, maka hebat kita. Tapi kita tak sampai iman macam tu. Apa yang dia jawab? Aku pernah mengharapkan nyawa yang ada pada badan aku ni seumpama bulu yang ada di badan aku. Nak katanya banyak nyawa yang dia harapkan. Tetapi pada hari ini nyawa aku yang aku harapkan tersebut banyak macam bulu pada badan aku. Kesemua nyawa tersebut akan dihumbankan ke dalam periuk yang mempunyai minyak yang panas tersebut. Ini keimanan dia. Akhir sekali, maka Kaisar mengatakan, sudahlah. Bila dia dengar ucapan yang disebut oleh Abdullah tadi, maka akhir sekali dia surrender. Maka bebaskanlah Abdullah. Maka Abdullah confirmkan lagi sekali, tanya kepada Kaisar, sama ada kau bebaskan aku sahaja atau semua tawanan orang Islam. Maka Kaisar kata, aku bebaskan semua termasuk tawanan umat Islam. Nampak? Pada waktu ini kita boleh lihat bagaimana Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ini bagaimana keimanan dia berhadapan dengan pemerintah yang zalim pada ketika itu. Kalau kita tak sampai tahap begitu. Dan akhir sekali, bila mana Kaisar dah ajak bagi harta, tak mau bagi kedudukan, tak mau bagi jawatan pun tak mau, akhir sekali satu je aku minta. Kau kucuk kepala, kau cium kepala aku, kemudian kau pergi balik. Kata Kaisar, kau kucuk kepala aku, kemudian kau pergi balik. Kenapa dia kucuk kepala? Pada ketika ini Saidina Abdullah bin Huzafah dikucuk kepala Kisra pada waktu tu, Kaisar pada waktu tu. Kerana disebabkan seluruh tawanan, bukan semata-mata dia seorang dibebaskan. Maksudnya apa? Kepentingan bukan semata-mata kepentingan dia seorang. Kepentingan yang dia dapat ni seluruh maslahat orang Islam yang menjadi tawanan. Kalau ikutkan, dia tak ada tergamak untuk mengucup kepala orang yang zalim tadi. Zalim pada ketika itu. Kita nak pergi kucuk kepala orang yang zalim kita? Memang taklah. Tapi oleh kerana dilihat di situ ada kepentingan Islam, iaitu dibebaskan seluruh tawanan tersebut. Maka bila balik Abdullah bin Huzafah As-Sahmi bertemu dengan Saidina Umar, apa dia cerita kepada Saidina Umar apa yang berlaku. Maka akhirnya Saidina Umar arahkan pada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kamu semua hendaklah mengucup kepala Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Maka aku mulakan dengan diri aku sendiri. Nampak? Ini keimanan yang ada para sahabat. Khalifah yang kedua mengucup kepala dia. Kita, kalau kita Perdana Menteri nak ucup kepala kita, siapa kita? Itu nampak beza keimanan kita dengan keimanan para sahabat. Jauh sangat, jauh panggang daripada api. Sungguh-sungguh berbeza. Dia orang ni sanggup berkorban apa sahaja, sebab tu Islam sampai 1400 tahun. Hari ni kita nak korban apa yang ada dalam poket kita pun kita payah nak bagi. Nak korbankan apa yang ada di sekeliling kita pun kita susah nak korbankan. Kita sayang masuk kubur besok bukan kita yang dapat. Jadi akhir sekali kisah tersebut berakhir di situ. Maka tak disebutkan peperangan apa. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, insyaAllah. Jadi yang terakhir, sumbangan dan derma masih lagi dibuka. Sekiranya sesiapa yang ingin menderma untuk pembangunan Pusat Inovasi Sains Mahat Tahfiz Quran Al-Muhammadi, nak bagi nama pun boleh, tak nak bagi nama pun tak apa, tak nak ambil kupon pun tak apa. Dekat saya ada note 10 dengan note 50. Siapa nak bagi, nak menyumbang, boleh. Berapa yang dia nak sumbang terpulang. Hatta RM1 pun saya terima, hatta 10 sen pun saya terima, terpulang pada masing-masing.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa adimudaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يهوى واشرح صدورها بالفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمسها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.